Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada minggu ini kita akan pelajari sains tahun 6 adalah buku teks dia. Tanpa kita membuang masa, jom. Okey, ada buku teks pada lepas kita tak kamu eh okey. Aku minta untuk kamu fikirkan tentang satu eksperimen mudah, tapi ada yang belum hantar lagi. Bagi yang sudah hantar, kita berikan kepada mereka. Okey, yang sudah hantar ada yang terima gaji kepada A bagi eksperimen kipas angin.Tis dia kata semakin tinggi tahap kelajuan kipas berputing, semakin kuat angin yang dihasilkan. Okey, jadi eksperimen ni memang boleh dikira sebagai satu eksperimen tidak mencapai lagi tahap tahun 6 ni, macam tak mudah dan tanpa banyak maklumat. Kita nak kaji tentang tahap kelajuan angin dengan kita nak ukur tahap kuat angin. Jadi banyak yang kita perlu selidik. Bukan banyak, tak banyak yang kita nak. Kalau kita bagi buat contoh eksperimen, kain yang dibentang lebih cepat kering daripada kain yang tidak dibentang. Kain yang dibentang ini dia ada dua jenis bentuk kain. Katakan dengan syarat kena syarat dua kain ini adalah kain yang sama. Itu adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Sama. Kain ini contohnya ni baju saiz S. Warna mesti sama, saiz mesti sama, keringkan mesti sama, tempat dia pun hampir sama. Dah lah. Tak boleh lah ini di air panas lagi tu kering dan tandas ke apa kan, lembab. Tapi yang pemboleh ubah dimanipulasi dia mesti dibentang atau dengan tidak dibentang atau tidak disidai. Itu adalah perkara yang kita nak kaji. Mana yang cepat? Adakah proses bentang ataupun proses sidai baju akan mempercepatkan proses pengeringan baju? Ini adalah contoh eksperimen yang kita nak ataupun kita kaji. Jadi untuk kaji lagi, kita nombor di mana ukur dia punya masa, berapa masa yang diperlukan untuk kain yang dibentang kering, masa yang diperlukan untuk kain yang tidak dibentang kering. Untuk kemahiran proses sains, kalau kamu masih lupa, kamu kena tengok balik teks tahun 4, tahun 5. Sebab ini adalah proses pengulangan ni. 4, 5, 6 kita akan belajar tentang proses kemahiran sains.
Okey, tapi yang kita nak tengok sekarang adalah kemahiran manipulatif. Tak ada, tapi tak apa. Kalau yang ada buku teks, buka pada muka 10. Ini ada cerita tentang kemahiran manipulatif. Okey, siapa-siapa yang lupa, saya akan flashback kemahiran manipulatif tu apa dia. Kemahiran manipulatif ni adalah kemahiran psikomotor dalam penyelidikan sains. Jadi cikgu nak kamu keluarkan buku latihan kamu, salin nota ini, salin nota ni, tulis hari Rabu 24 Februari 1. Nota dia. Apa dia kemahiran manipulatif dalam kurungan kemahiran psikomotor dalam penyelidikan sains. Sains bukan sahaja perkara yang kita kena perlu otak, tapi kita perlu juga menggunakan psikomotor, peralatan, macam contohnya tangan, kaki, badan kita semua. Psikomotor yang melibatkan pergerakan, bukan sahaja kemahiran atas sains, dia berfikir saja, dia juga menggunakan psikomotor. Ada 5 kemahiran manipulatif. Yang pertama ialah gunakan dan kendalikan peralatan dan bahan dengan betul. Jadi kita nak guna ada banyak. InsyaAllah lepas kita dah boleh buka sekolah, saya akan bawa kamu sains untuk gunakan dan kendalikan peralatan dan bahan sains yang betul. Itu adalah kemahiran manipulatif yang pertama. Yang kedua, boleh mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Spesimen ni maksudnya bahan ataupun kita punya benda perkara yang kita nak kaji. Ada virus COVID-19 ke kan, kita nak tengok. Kalau ada mikroskop, kita zoom tengok virus tu. Ataupun kalau tengok dalam muka surat 7, kita nak menggunakan roti yang berkulat. Jadi ni mungkin lagi baik lah, lagi kita gunakan virus. Boleh kita gunakan roti yang berkulat je lah. Yang ketiga, boleh melakarkan spesimen dan peralatan sains. Lakarkan maksudnya cuma lakaran lah, bukan pensel tanpa ada bantuan baris yang dia cuma freehand saja, lakar saja, baris pen. Yang keempat, bagi kemahiran manipulatif, itu boleh membersihkan peralatan sains. Okay? Bukan saja kita boleh pakai, tapi kita kena perlu bersihkan. Dan yang kelima iaitu menyimpan peralatan dan bahan sains. Jadi, selain daripada kemahiran saintifik, kemahiran manipulatif juga penting. Ada kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. InsyaAllah, cikgu nak bawa kamu pergi makmal sains pun senang hatilah. Boleh simpan, kamu boleh bersihkan dan kamu boleh kendalikan. Balik, kamu boleh kendalikan, boleh simpan dan boleh bersih. Okey, jadi pada minggu ini nak kamu betul-betul faham, baca setiap perkataan
yang ada daripada muka surat 1 sampai muka surat 11. Okey. Baca muka surat 1 sampai muka surat 11 saintifik dan cikgu nak kamu jawab soalan pada muka surat 12 khabar minda. Soalan 1 dan soalan 1, 2 dan 3. Soalan 12, soalan 1, 2 dan 3. Lagi sekali, soalan pada muka surat 12, soalan 1, soalan 2 dan soalan 3. Cuba jawab. Okey. So, cikgu. Okay, soalan nombor 1. Berdasarkan situasi di bawah, kenal pasti inference tentang kejadian yang berlaku. Inference ni maksudnya dia punya ramalan. Ramalan lah. Ya. Okey, jadi untuk inference, soalan inference tu adalah satu kemahiran untuk menyatakan kesimpulan awal. Dia buat satu kesimpulan, buat satu andaian lah. Contohnya, duit tadi ada di sini. Duit saya ada RM10 tadi dalam dompet. Sekarang RM10 dah tak ada. Kesimpulan awal yang kita boleh buat inference, kita buat inference, mungkin ada orang ambil ataupun mungkin saya dah terbeli sesuatu. Jadi itu adalah inference. Okey. Okay, sekarang kita nak tengok takunan pada soalan nombor 1 tu. Jom dengar. Lihat itu. Tong sampah jatuh. Siapalah yang menjatuhkan tong itu? Saya rasa mungkin monyet dari kawasan belukar sekolah kita. Semenjak kawasan itu dibersihkan, saya sering nampak monyet berkeliaran. Okey, jadi nampak inference adalah mana satu? Mana satu inference? Inference tulis jawapan dia di bawah. Tu tulis bukan di ruangan komen YouTube ni, di dalam buku latihan. Okey, soalan nombor 2. Hipotesis di bawah dibuat oleh Lim ketika bermain gasing bersama-sama dengan rakan-rakannya. Semakin bertambah lilitan, ingat perkataan hipotesis ni dia mesti ada, soalan hipotesis ni mesti ada semakin lah. Semakin bertambah lilitan tali pada gasing, semakin bertambah tempoh masa gasing berputar. Okey, daripada hipotesis di atas, kenal pasti yang pertama pemboleh ubah dimanipulasi. Apa dia yang boleh dimanipulasi? Maksudnya, apakah pemboleh ubah yang menyebabkan dia, apa yang dia bertukar? Apa yang dia tukar? Apa yang dia ubah? Apa yang diubah? Okey. Yang kedua, soalan yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas. Dalam kotak ni, dalam kotak hipotesis yang semakin ini, apakah yang berkesan daripada perubahan tadi? Apa kesan daripada dia tukar apa tadi? Tambah ke, dia tolak ke? Lepas tu memberi kesan kepada apa? Contohlah kita bagi tahu, semakin banyak nasi yang dimakan, okey, ayat yang sama, dan lagi sekali, semakin banyak nasi yang dimakan,
semakin naik, semakin bertambah berat badan Izzuddin. Nampak? Semakin banyak nasi yang dimakan, makin naik berat cikgu. Nampak? Jadi, apa yang diubah? Makanan. Berat. Apa yang kita ubah? Apa yang kita makin banyak nasi. Banyak nasi. Banyak. Jadi kesan daripada banyak nasi tu pun boleh ubah bertindak balas. Dia punya berat badan. Berat badan pun makin lama makin naik. Jadi tadi contoh tadi nasi adalah dia punya boleh ubah dimanipulasi. Ubah bergerak balas adalah dia punya berat badan. Jadi soalan yang kedua, apakah jawapannya? Tulis dalam buku latihan. Soalan yang ketiga, perhatikan situasi di bawah. A. Ramalkan apa yang akan berlaku selepas gambar C. Tengok gambar dan buat ramalan. Kita dulu selalu dengar kan, cerita tentang burung gagak dan juga minum. Okey, soalan nombor 3B, apakah pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas daripada situasi di atas? Cikgu nak sangat tengok jawapan kamu, apa yang kamu tulis. Jangan risau salah ke betul ke, hantar dulu. Akhir sekali video ini, waktu kita nak bertemu nanti di sekolah, cikgu nak tengok siapa-siapa yang belum hantar, siapa-siapa yang dah hantar, cikgu nak terima kasih, cikgu nak bagi hadiah. Kalau belum hantar pun masih ada peluang lagi. Kita akan bertemu insya-Allah pada 8 Mac kat sekolah. Jadi tolong pastikan kamu selesaikan kerja-kerja yang kamu belum siap. Okay, sampai di sini saja. Kamu boleh like, komen dan subscribe. Kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya di cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.